بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan Al-Imam, dengan ilmunya, dengan keberkatannya, dan dengan keberkatan dan cahaya ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam fasal perihal kebatinan, muka surat 24. Di penghujung muka surat 24. Dan ketahuilah barang siapa yang mendakwa bahawa dia mempunyai kebatinan yang cemerlang, padahal dia telah menghancurkan kelahirannya dengan meninggalkan amalan-amalan ketaatan yang lahir, maka nyatalah orang ini adalah pendakwa sesuatu yang tidak benar dan pendusta. Dan barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki kelahirannya dengan memperindah pakaiannya dan gayanya, serta meluruskan lisannya dan menimbang gerak-gerinya pada duduk bangunnya dan jalan berhentinya, namun kebatinannya dibiarkan terasak dengan berbagai akhlak yang buruk dan tabiat yang tercela, maka dia terkira dari golongan orang-orang yang berpura-pura, riak dan membelakangi kehendak Tuhannya. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada pengajian yang lalu, kita dah bahaskan sedikit tentang perihal kebatinan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya di dalam Al-Quran dengan berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, mereka tidak dibebankan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan agama, ataupun mereka tidak dipertanggungjawabkan dengan perintah dan larangan agama. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ikhlas, iaitu dengan menginginkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu adalah memaksudkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Suara okey tak? Naam. Iaitu mengkehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara yang kita lakukan. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada luaran kamu dan tidak melihat kepada semata-mata kepada lahir kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kamu dan juga kepada niat kamu. La ilaha illallah. Dan ini mengajarkan kita supaya memberi perhatian kepada hati lebih daripada luaran, kerana hati itu merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdasarkan niat yang terdapat di dalam hati, maka itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan apa yang zahir di luar. Naam. Maka orang yang mendakwa bahawa yang penting hati hanyalah hati, walaupun luaran dia tak baik,
Sebagai contoh yang telah kita berikan, yakni mungkin dia meninggal perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada segi zahirnya, mungkin tidak menutup aurat dengan sempurna seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia mengatakan yang penting hati baik. Maka kita katakan bahawa tanda hati itu baik adalah zahirnya pun baik, kerana apa-apa yang zahir daripada anggota tubuh badan itu sumbernya adalah daripada hati. Maka jikalau hati itu baik, maka dia anggota tubuh badan juga akan mengikuti daripada perintah zat yang menjadikan hati itu baik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan seperti kita sebutkan bahawa jasad dan roh, yakni seiring. Jasad dan roh seiring. Yakni apa yang terdapat dalam hati maka akan ternampak pada tubuh badan. Kemudian kita sebutkan bahawa terkadang manusia tergelincir, kadang-kadang kita melakukan kesalahan dan sebagainya. Mungkin tidak menutup aurat dengan sempurna, akan tetapi kita sedar, kita mengaku, ataupun terkadang kita menggunakan mata ataupun lidah dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita mengaku bahawa itu merupakan kelemahan kita. Kita mengaku bahawa ianya merupakan kelemahan kita dan kita tidak yakni justify, tidak menegakkan benang yang basah. Naam. La ilaha illallah. Naam. Dan kalaulah menegakkan benang yang basah ini dibenarkan di dalam syariah, maka akan jadi kacau bilau segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni semua orang nak mengatakan yang penting hati baik. Yakni walaupun luaran itu melanggari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau hati itu baik, tak apa. Jadi orang yang mencuri akan kata, khalas aku mencuri sebab nak tolong orang, ramai orang yang susah, jadi aku curi daripada orang yang ada duit dan diberikan kepada orang yang tak ada duit, tak ada kemampuan dan sebagainya. Maka tak boleh, kerana apa yang yakni niat itu hanya akan menjadi betul, akan membenarkan amalan-amalan yang betul. Nah, jadi luaran dan dalaman kenalah sama, kalau tak dakwaan itu adalah satu dustaan. Ataupun sebaliknya juga, dia bukannya one way sahaja. Yang penting dalaman, luaran teruk. Ataupun yang lagi satu, luaran baik, dalaman teruk, hancur, tak apa. La ilaha illallah. Tutup aurat dengan sempurna, pakai tudung dengan sempurna, baju sopan dan sebagainya. Luar seakan-akan menjaga daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik daripada penampilan luaran dan sebagainya, akan tetapi pada waktu yang sama hati dia busuk. Yang ini dia merendahkan orang lain, dia tidak ingin menerima kebenaran daripada orang lain, mempunyai sifat hasad dengki, buruk sangka dan sebagainya. Itu pun tidak dianjurkan ataupun bukan perkara yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usaha untuk memperbaiki diri itu adalah dalaman dan luaran. La ilaha illallah. Naam. Jadi bila hati tergelincir buat maksiat, yakni dia bersangka buruk kepada orang lain, apabila dia terhasad dengki kepada orang lain, apabila dia merendahkan orang lain, maka dia perlu beristighfar dan bertaubat agar supaya dibersihkan hatinya daripada kotoran. Begitu juga kalau dia melakukan dosa daripada anggota tubuh badan, melihat perkara yang dilarang oleh Allah, mendengar perkara yang dilarang oleh Allah dan sebagainya, mengatakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itu perlu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Sebab tu dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku agar supaya aku dapat membuat amalan yang baik dan juga berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang ini amalan itu anggota tubuh badan dan akhlak itu daripada dalaman hati. Wahdina li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Kerana tidak ada orang yang dapat beri petunjuk, beri taufik untuk melakukan luaran dan dalaman yang terbaik melainkan kamu ya Rabb. Begitu juga wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, dan jauhkanlah aku daripada akhlak dan sifat ataupun amalan yang buruk, dan tidak ada yang dapat menghalang ataupun mengubah perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahawa ada seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni zahir dia bagus,
pakaian dia rapi, yang ini menutup aurah dengan sempurna. Kemudian disebutkan bahawa janggut dia selalu basah, nak menandakan dia seorang yang sentiasa menjaga daripada wuduknya, sehingga dipuji oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan disebutkan nama dia Dhu Al-Khuwaisirah. Dan tidak lama kemudian, selepas sahabat menceritakan tentang orang ini, maka Dhul Khuwaisirah ni datang mendatangi Rasulullah SAW. Maka sahabat mengatakan bahawa, ya Rasulullah, inilah orang yang kami sebutkan tentangnya. Maka apabila Nabi SAW melihat orang tersebut, maka Nabi ada nampak kesan tamparan asyaitan pada mukanya, ataupun mukanya itu disentuh oleh asyaitan. Sahabat-sahabat mereka hanya melihat daripada luaran, akan tetapi Nabi SAW diperlihatkan luaran dan dalaman seseorang itu. Walaupun Nabi most of the time, kebanyakan waktu Nabi tidak akan menzahirkan keburukan orang tersebut, akan tetapi atas hikmah-hikmah yang tertentu terkadang Nabi akan menceritakan. Maka apabila orang ni masuk dalam masjidnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah memanggil orang tersebut dengan bertanya, wahai fulan, adakah kamu, aku melihat tamparan syaitan pada muka kamu, adakah apabila kamu masuk ke dalam masjidku ini, kamu merasakan diri kamu lebih baik daripada segenap orang yang berada di dalam masjid? Maka orang ni pun mengatakan, ya. Orang ni mengaku bahawa dia ada perasaan tersebut. Dia bila datang majlis, apabila dia hadir majlis, pergi majlis zikir, majlis agama, ataupun secara umum, dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Waliyatubillah tabaraka wa ta'ala. Maka sifat ini yang menyebabkan Nabi nampak ada kesan tamparan syaitan pada mukanya. Luarannya rapi, yakni ambil wuduk, sentiasa menjaga wuduk, pakai pun pakaian mungkin sunnah dan sebagainya, akan tetapi hatinya busuk, hatinya rosak dengan ujub, dengan penyakit ujub. Yang mana penyakit hati ni merupakan penyakit yang lebih teruk daripada penyakit tubuh badan. Penyakit tubuh badan ni kalau sakit, waliyadzubillah, kalau teruk mana pun, hanya umur kita ni, yakni 60 tahun, 70 tahun, tapi kita doa agar supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita keafiatan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi penyakit hati ni kalau rosak, kalau tidak diubati, kalau tidak diberi perhatian, kerosakan itu akan mendatangkan keburukan bagi orang tersebut di dunia lagi, dan kemudian di barzakh, dan kemudian di akhirah, waliyadzubillah. Seperti penyakit-penyakit riak, penyakit takabur, penyakit hasad dengki, penyakit ujub seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dan orang ini pula selepas ditegur oleh Rasulullah SAW, dia tak seakan-akan tidak mengambil indah akan teguran Rasulullah SAW. Dia rasa macam Rasulullah just cakap tak ada yang perlu dirisaukan. Patutnya bila doktor kata kamu ni sakit, kenalah berikhtiar, tengok ubat apa yang perlu makan. Kalau perlu ambil next appointment, berjumpa doktor tersebut dan sebagainya. Akan tetapi orang ni tak kisah. Seakan-akan bila satu orang doktor telah cakap kamu ni ada penyakit kanser, dia kata oh tak kisah, kanser Malaysia ni penyakit yang kecil, dia tak ambil kisah. Jadi Rasulullah SAW kemudian dia pun meninggalkan Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang berada di sekeliling baginda, dia kata, siapa yang boleh penggal orang tersebut? Ini Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang boleh pergi bunuh orang tersebut? Sebab Nabi SAW nampak penyakit hati dia tu tidak akan diubati. Penyakit hati tu sebab apa? Sebab dia hanya fokus hanya luaran. Dia rasa ibadah dia okey, hati dia rosak pun tak menjadi masalah. Jadi Rasulullah kata, siapa yang boleh penggal orang tersebut? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bangun, kemudian pergi. Apabila pergi mendekati orang tersebut, orang tu tengah sembahyang. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun patah balik. Sayyidina Abu Bakar patah balik dengan kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak bunuh orang yang sedang salat? Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang boleh pergi penggal orang tersebut? Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bangun dan pergi kepada orang tersebut. Dan apabila mendatangi orang tersebut, masih lagi didapati orang tersebut tengah sembahyang, tengah rukuk. Sayyidina Umar pun patah balik. Jadi bila Sayyidina Umar patah balik, Nabi SAW bertanya lagi, siapa yang boleh pergi penggal orang tersebut? Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib bangun, mengatakan beliau sedia. Pergi, tengok orang tu dah hilang. Allah Ta'ala alam sama ada dia dah habiskan sembahyang ataupun dia lari.
Walhasil Nabi SAW kemudian mengatakan bahawa akan keluar daripada orang seperti ini golongan-golongan yang apabila mereka membaca Al-Quran, bacaan mereka itu sangat sempurna, seakan-akan baru diturunkan, baru disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Ini nak menunjukkan akan ada satu golongan manusia yang bacaan Al-Qurannya sungguh sempurna, tajwidnya sungguh sempurna, luarannya yakni menzahirkan orang yang baik, akan tetapi dalamannya rosak. Kerana apa? Kerana Al-Quran yang dibacakan itu tidak masuk ke tidak melepasi daripada anak tekak mereka. Wahakadha. La ilaha illallah. Tetapi mereka akan keluar daripada agama, yakni amalan mereka itu bukanlah daripada bahagian agama, sehingga Nabi mengatakan bahawa seperti anak panah itu keluar daripada busurnya, yakni totally keluar daripada agama. Amalan mereka itu ataupun hati mereka itu seakan-akan tidak melambangkan agama Islam yang mereka anuti, wal'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, maka la ilaha illallah, maka kita takuti, yakni apabila kita baca Al-Quran, kita menghadiri daripada majlis zikir, kita hadiri daripada majlis ilmu, kita membaca Al-Quran, kita salat, akan tetapi kita takut kesan tiada kesan daripada zikir, tiada kesan daripada salat, sehingga kadang ilmu bertambah, amalan bertambah, tapi hati itu semakin lama makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi makin bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya orang ini makin lama makin jauh, makin bertambah ilmu, makin jauh dia daripada Allah, makin bertambah amalan-amalan zahir, akan tetapi pada hakikatnya dia menjauhkan diri. Kerana apa? Kerana hati dia itu menginginkan daripada amalan dan ilmu tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Wa hakadha. Dan barang siapa yang berusaha memperbaiki kelahirannya dengan memperindah pakaiannya dan gayanya, serta meluruskan lisannya dan menimbang gerak-gerinya pada duduk bangunnya dan jalan berhentinya, namun kebatinannya dibiar terasak dengan berbagai-bagai akhlak yang buruk dan tabiat yang tercela, maka dia terkira dari golongan orang-orang yang berpura-pura riak dan membelakangi kehendak Tuhannya. La ilaha illallah. Maka ini yang diingatkan oleh Imam Ghazali, Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yakni agar supaya kita jadikan zahir kita baik dan juga kita jadikan luaran dalaman kita baik. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, selalu perhatikan keaiban diri. Awas anda, wahai saudaraku, jika anda menutup sesuatu yang sekiranya diketahui orang, anda akan malu daripadanya, kerana kemungkinan anda takut kalau-kalau anda akan diburuk-burukkan orang. Berkata setengah para arifin, belum boleh seorang sufi itu dipanggil sufi kalau dikelilingi, sehingga kalau dikelilingkan semua isi batinnya di atas sebuah talam, yang ini dikeluarkan semua isi batinnya di atas sebuah talam untuk dilihat orang, namun dia tiada merasa malu apapun daripadanya. Jika anda tidak mampu untuk menjadikan kebatinanmu itu lebih baik daripada kelahiranmu, maka paling kurang hendaklah anda persamakan di antara keduanya. Lantaran itu, wajarlah anda jadikan kepatuhanmu terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala dan penjauhan dirimu daripada segala larangannya, penghormatanmu terhadap batas hukum haramnya, dan penyegeraanmu untuk mencari keridhaannya di hadapan mata ramai dan di belakang tabir, mestilah sama batas. Dan inilah langkah pertama yang patut diletakkan seorang hamba pada meniti jalan makrifat yang khusus. Maka hendaklah anda mengetahuinya, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Imam Haddad mengatakan di sini bahawa seorang sufi itu belum menjadi seorang sufi, belum boleh dipanggil seorang sufi, sehingga kalau dikeluarkan segala isi hatinya, diletakkan di dalam satu dulang, dan kemudian setiap orang dapat melihat akan isi hatinya, maka dia tidak akan merasa apa pun. Maksudnya dia tak kisah. Ini kalau orang lihat isi hati dia, tak akan rasa malu. Dia tak akan rasa malu, sebab apa yang ditunjukkan luaran, itulah yang ada di dalam. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi kita sendiri tahu zaman sekarang kita ni
Depan orang kita senyum, depan orang kita tunjuk akhlak yang baik, akan tetapi belakang orang terkadang kita keji dia, kita maki dia, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Depan senyum, belakang kita pada hakikatnya tak suka. Akan tetapi orang sufi, orang yang mengamalkan ilmu tasawuf dengan sebenarnya, ya ini paling kurang luaran dan dalamannya adalah sama. La ilaha illallah. Naam. Maka zaman sekarang ni kenapa orang banyak condemn ahli tasawuf ataupun mereka akan ada bad connotation apabila disebutkan perkataan sufi ataupun tasawuf, kerana ahli tasawuf dan ilmu tasawuf ini, geng-geng sufi ini telah disalah faham oleh orang lain. Sebab apa diorang ingatkan geng-geng sufi ni orang khurafat, orang yang pakai pakaian yang kusut masai, orang yang melakukan perkara yang merepek-repek dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya ataupun terkadang digelar orang-orang sufi, orang-orang tasawuf ni adalah orang-orang yang suka menyembah kepada kubur. Maka orang-orang yang mengatakan perkara ini adalah orang yang sangat cetek ilmu pengetahuannya tentang hakikat ilmu tasawuf. Tak ada siapa yang mengatakan ahli tasawuf ini orang yang sembah kubur dan sebagainya. Tapi yang ada hanyalah orang yang menuduh orang-orang tasawuf ini yang menyembah kubur. Tapi orang tasawuf tak sembah kubur, tapi mereka dituduh sebagai penyembah kubur. Kerana ilmu tasawuf ini ataupun golongan-golongan sufi yang hakiki adalah mereka yang mementingkan pembersihan hati dan jiwa. Dan ini merupakan rukun utama, asas utama ilmu tasawuf, yang ini membersihkan diri daripada sifat-sifat yang tercela ataupun sifat-sifat yang mazmumah, yang terhina, yang buruk, dan menghiasi diri dengan sifat mahmudah, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan sifat-sifat yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu bagaimana untuk memperbaiki muamalah kita bersama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari segi zahir, yakni memperbaikkan muamalah kita bersama Allah, menjalankan segala perintah Allah daripada anggota tubuh zahir, daripada perintah dan larangan. Begitu juga memperbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala daripada segi batin. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk hati kita lakukan, kita lakukan, yakni bersifat dengan sifat yang mulia dan meninggalkan daripada sifat-sifat yang tercela. Sentiasa melihat daripada kelemahan diri sendiri dan tidak menyibukkan diri dengan kelemahan orang lain ataupun sibuk tepi kain orang. La ilaha illallah. Maka ini antara asas-asas tasawuf, yakni mereka lebih memberi tumpuan kepada diri mereka sendiri daripada menyibukkan diri dengan hal orang lain. Maka nak sampai untuk nak mendapat gelaran sufi yang hakiki itu bukan satu perkara yang mudah. Mungkin ramai orang belajar ilmu tasawuf, ramai belajar ilmu menyucikan diri, tapi bukan setiap orang yang mempelajarinya lulus dalam pembelajarannya. Seperti mana kalau masuk universiti, tak semua orang masuk universiti belajar engineering ataupun belajar architecture ataupun apa-apa yang mereka belajar, tak semua yang akan pass. Yang ini ada orang yang pass, ada orang yang fail. Wahakadha. Begitu juga ilmu tasawuf, mungkin satu orang dah belajar 20 buku berkenaan dengan sifat sabar, akan tetapi sifat sabar belum lagi ada di dalam hati beliau, hati mereka. La ilaha illallah wa hakadha. Naam. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah zahirku, Allahumma ja'al sarirati, ya Allah, jadikanlah dalaman aku ini lebih baik daripada luaran, dan ya Allah, jadikanlah luaran aku ini baik. Maka yang terbaik, darjat yang paling tinggi adalah dalaman itu lebih baik daripada luaran. Apa yang nampak di luar ini baik, akan tetapi dalamannya lebih baik, maka itu adalah darjat yang paling tinggi. Tapi Imam Haddad mengatakan bahawa kalau tak boleh dapatkan yang terbaik, maka yang paling kurang adalah dalaman dan luaran itu sama. Apa yang ditunjukkan di luar, itulah yang ada di dalam. Dan jangan sampai kita jatuh ke darjat yang seterusnya, ke darjah yang lebih bawah daripada itu, yang ini luaran nampak okey, tapi dalaman teruk, busuk. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala.
Jadi persoalannya macam mana nak jadikan dalaman tu sama seperti luaran ataupun lebih baik daripada luaran. Caranya adalah untuk kita melatih diri kita, mendidik diri kita dengan bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Dan bagaimana nak tahu sifat-sifat yang mulia dan apakah sifat-sifat yang buruk, itu melalui ilmu. Maksudnya perlu mempelajari daripada sifat-sifat buruk sehingga kita dapat apakah itu sifat-sifat yang tercela sehingga kita dapat meninggalkannya, dan apakah tanda-tanda kita ada sifat yang buruk sehingga kita dapat tahu itu alamatnya, itu tanda seorang yang ada sifat yang buruk. Apakah tanda-tanda sifat yang baik sehingga kita dapat mengamalkan daripada sifat-sifat yang baik dan sebagainya. Dan kita sentiasa memerhatikan hati kita ini dalam setiap amalan yang kita lakukan. Setiap kali kita nak bercakap, apakah niat kita? Kita nak bercakap ini hanya nak menunjukkan kita pandai daripada orang lain ataupun untuk nak menegakkan kebenaran. Dan kalau kita nak menegakkan kebenaran, ada adab-adab dia sewaktu nak menegakkan kebenaran dan sebagainya. Wahakadha. Maka sentiasa memerhatikan amalan zahir kita dan juga memerhatikan daripada amalan batin ataupun keikhlasan hati kita sewaktu melakukan setiap amal ibadah. Satu orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ni ataupun aku ni orang yang suka penampilan yang cantik." Yang ini dia suka nampak senonoh dan sebagainya. Yang ini daripada segi pakaian, daripada segi penampilan dan sebagainya. Sehingga dia kata hatta kasut dia pun dia akan make sure kasut dia bersih, tali kasut dia ikat dengan ini sama rata dan sebagainya. Maka adakah ini tanda-tanda orang yang sombong? Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa al-kibr batrul haq wa ghamtul batil. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendah ataupun menghina orang lain. Maka kalau kita berpakaian cantik ataupun suka akan pakaian yang kemas dan cantik, tak menjadi masalah selagi mana niat kita itu bukan untuk merendahkan orang lain, ataupun kalau kita tengok orang tu tak pakai pakaian yang cantik ataupun tak pakai dengan pakaian yang kemas, kita rendahkan diri, kita rasa diri orang ni orang yang teruk dan sebagainya kerana tak menjaga penampilan. Maksudnya kita pakai cantik sebab kita suka cantik. Kita pakai cantik kerana ianya merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pakai cantik. Tapi kalau orang lain dia pakai mengikut seadanya, ataupun memang dia orang yang jenis mungkin kurang ambil kisah tentang penampilan dia, tapi dia lebih prihatin kepada hatinya, tak jadi masalah. Maksudnya luarannya dia tutup aurat dengan sempurna, tapi kadang-kadang mungkin dia tak adalah nak pakai kemas dan sebagainya. Jadi kalau orang yang pakai kemas tak memandang rendah kepada orang yang tak pakai kemas, maka tak jadi masalah. Tapi yang masalahnya bila orang ni suka pakai yang cantik, bila orang tak pakai cantik, bila orang tak rasa tak ambil peduli daripada luaran, dia rasa orang ni bukan orang yang mengamalkan agama yang betul dan sebagainya, maka itu merupakan satu masalah. Dan ini boleh dikiaskan dengan segala perkara. Ini boleh dikiaskan dengan segala perkara. Ya, ini satu orang dia suka rumah dia cantik, dia suka kereta dia cantik, kereta dia tak pernah kotor, dia suka pakaian dia cantik, dia suka ini perhiasan, ini kopiah dia, jubah dia, cincin dia, jam dia, dia suka semua barang yang dia ada cantik. Maka dia jaga. Akan tetapi dia tak ada nak pandang rendah mungkin orang lain tak pakai pakaian cantik ataupun ikut seadanya. Tak jadi masalah. Tapi yang masalahnya bila dia pakai cantik, lepas tu dia nak komplain, orang tu tak ada taste, color dia teruk, kenapa jubah tak gosok dengan betul dan sebagainya. Wahakadha, siap dia komplain semua orang, dan habis dia dahlah dia memandang rendah kepada orang, lepas tu dia mengumpat pula tentang orang lain. Dan apa maksud mengumpat itu adalah zikraka akhaka bima yakrah, menyebut tentang saudara kamu yang mana kalau dia dengar dia akan tidak suka. Yang ni kita komplain pasal rumah dia, pasal gate dia, kenapa gate dia colour tu, kenapa grill dia macam tu, kenapa sofa dia, semua benda kita komplain. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Wahakadha. Maka selagi mana kalau kita suka akan kecantikan tapi kita tidak memandang rendah kepada orang lain dan tidak menolak kebenaran apabila ianya datang kepada kita, yang ni bila orang nasihat kita, kita boleh terima nasihat daripada orang lain, maka itu bukan daripada sifat sombong. La ilaha illallah. Naam. Maka orang-orang yang mengambil
dan salah satu tanda orang yang mengambil keprihatinan, ambil berat tentang hatinya lebih daripada luarannya, begitu juga orang-orang seperti ini akan mengambil lebih memberi perhatian kepada akhiratnya daripada perkara-perkara dunia. Bagaimana hatinya dapat bersih. Maksudnya kalau daripada segi luaran, dia tak akan keluar rumah selagi dia tak mandi, selagi dia tak sikat rambut, selagi dia tak gosok gigi dan sebagainya. Begitu juga kalau boleh, selagi mana dia bangun pagi, dia belum berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia belum baca daripada Al-Quran, dia rasa diri dia masih kotor. Yang ni bangun pagi belum berzikir kepada Allah, bangun pagi belum solat, bangun pagi belum melakukan solat fardu, solat sunat, perkara-perkara yang biasanya dilakukan, dia rasa macam dia belum mandi. Selagi mana dia tak settle perkara-perkara yang membersihkan hati dia, yang mencantikkan hati dia, yang mewangikan hati dia, dia tak akan keluar daripada rumah. Wahakadha. Dan itu yang sepatutnya berlaku. Naam. Kemudian Imam Haddad menuju ataupun Imam Haddad meneruskan dengan fasal perihal menjaga waktu. Ya, waktu itu mesti diisikan dengan tugas ibadah. Wahai saudaraku, hendaklah anda mengisi waktu-waktumu itu dengan tugas-tugas peribadatan, sehingga tiada berlalu suatu saat dari malam dan siang, melainkan ada suatu tugas kebaikan yang diisikan padanya. Dengan itu akan nampaklah berkat waktu-waktu itu dan berhasil faedah bagi umurmu. Dan seterusnya akan berkekalan keinginan hati untuk bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah sesudah itu anda tetapkan pula waktu-waktu yang lain untuk memenuhi adat kebiasaanmu, seperti makan, minum dan keluar mencari sara hidup. Ketahuilah bahawasanya tiada akan tercapai sesuatu perkara bila ada yang dicuaikan, dan tiada akan teratur sesuatu urusan bila ada yang dilalaikan. Berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah engkau membahagi-bahagikan waktu-waktumu itu dan mengatur pula wirid-wiridmu dengan menentukan setiap waktu ada kerja yang tidak akan anda melanggarnya, dan tidak engkau melakukan yang lain daripadanya. Adapun orang yang membiarkan dirinya tersia-sia menganggur seperti laku dan tabiat binatang, lalu dia menghabiskan waktunya seperti yang dia suka dan bagaimana yang dia suka, nescayalah kebanyakan waktunya akan hilang sia-sia. Padahal waktu-waktumu itu adalah umurmu, dan umur itu adalah modalmu dan asas perniagaanmu. Dengan umur itulah anda akan sampai kepada kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap nafas dari nafas-nafasmu itu ialah mutiara yang tiada ternilai mahalnya, dan bila dia pergi tidak akan kembali. La ilaha illallah. Nah, Imam Haddad mengatakan bahawa mengingatkan tentang perihal waktu. Waktu ini disebutkan oleh ahli sufi ataupun orang-orang tasawuf, dikata al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'an, ataupun ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dikata waktu itu seperti pedang ataupun seperti pisau. Kalau kamu tidak menggunakannya ataupun kalau kamu tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Setengah orang kata waktu itu duit, setengah orang kata akan tetapi waktu itu bukan duit, bahkan ia adalah umur dan nyawa yang mana bila dah mati takkan dapat dikembalikan. Dan terkadang orang meninggal dunia meninggalkan banyak duit, tapi dia tak boleh beli daripada umur dia. Tak boleh nak dilambatkan, walaupun sa'ah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh dia nak lambatkan sesaat, tak boleh dia nak cepatkan pun sesaat. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu-waktu ini hendaklah ditugaskan dengan ibadah. Dan ibadah itu adalah mengimarahkannya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan daripada melakukan ketaatan, kemaksiatan. Dan meninggalkan maksiat ini lebih susah daripada melakukan ketaatan. Nah, sehingga tiada berlalu suatu saat dari siang dan malam melainkan ada suatu tugas kebaikan yang diisi padanya. Barulah akan nampak faedah umur. Maka keberhasilan umur seseorang itu adalah apabila dia dapat keluar daripada dunia ini dan membawa bekalan yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada dia di akhirat nanti. Itulah faedah umur. Adapun orang yang
keluar daripada dunia ini tanpa membawa bekalan-bekalan yang mendatangkan manfaat kepada dia dekat akhirat nanti, maka itu umur yang tidak berfaedah, tidak ada gunanya, tidak manfaat. La ilaha illallah. Naam. Dan Imam Haddad kata, kalau kita mengisi seluruh waktu kita, masa-masa kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah hati ini akan sentiasa ingat Allah. Ya, ini kalau kita tak isikan hari-hari kita, waktu-waktu kita, nafas-nafas kita dengan ketaatan kepada Allah, bagaimana mungkin hati ini akan cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati itu sentiasa dipenuhkan bangun pagi tengok WhatsApp, bangun pagi tengok Facebook, bangun pagi tengok Instagram, bangun pagi tengok Twitter, bangun pagi la ilaha illallah, macam-macam kita tengok. Dan handphone ni merupakan satu perkara yang menghalang kita daripada memanfaatkan waktu, terutamanya kalau kita tak gunakan handphone itu untuk perkara yang baik. Hatta kalau kita guna handphone tu dengan perkara yang baik pun, terkadang benda tu perlu dihadkan. Kita perlu dihadkan. Jangan sampai kita jadi hamba kepada handphone. Kita ni tuan kepada handphone, kita mampu untuk kontrol perkara tersebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Setelah kita mengimarahkan waktu-waktu kita dengan perkara-perkara ketaatan, barulah saki-baki daripada selepas kita melakukan ketaatan tu, barulah kita isi dengan makan dan minum dan tidur ataupun mencari sari hidup. Dan ni perkara yang penting. Dikata tiada akan tercapai sesuatu perkara bila ada yang dicuaikan, dan tiada akan teratur sesuatu urusan bila ada yang dilalaikan. Maksudnya tak ada perkara yang patut kita cuaikan, dan tak ada perkara yang patut kita lupa daripada melakukannya. Sehingga disebutkan oleh salah seorang sahabat, kalau tak silap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikata amalan pagi ni adalah untuk amalan pagi, yakni jangan dilewatkan sehingga malam, kerana bila kita lewatkan amalan pagi jadi malam, jadi amalan yang malam tu akan ada yang tertinggal, tak cukup untuk nak lakukan. Ni bagi orang-orang yang memenuhkan waktu dia. Maka tak ada perkara yang patut kita lewatkan. Maksudnya kita set bangun subuh, katalah bangun pagi qiyamul lail, katalah pukul 5.30. Maksudnya kita ada beberapa minit sebelum subuh, dan kemudian kita ada waktu untuk sembahyang subuh, qabliyah, subuh dan amalan-amalan lain. Tapi kalau kita lambat, maka semuanya akan tergendala dan sebagainya. Wahakadha. Akan tetap, walaupun kita tahu boleh diqada, yakni katalah kita tertinggal qabliyah subuh, kita bangun terlambat, kita terus solat subuh, takut-takut tak sempat nak solat subuh pada waktunya, walaupun kita boleh qada balik selepas matahari terbit dan sebagainya, akan tetapi lebih afdal kalau kita dapat istiqamah pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan salah satu cara untuk nak istiqamah, nak dapatkan istiqamah, kalau kita tertinggal, kita qadakan balik daripada perkara-perkara sunat, seperti solat-solat rawatib, solat duha, solat witir. Katalah kalau kita tertinggal, kita sibuk sangat, kita qada dia, agar supaya kita terbiasa dengan amalan tersebut. Akan tetapi lebih tinggi darjat daripada nak qadakan balik ni, kita paksa diri kita untuk istiqamah. Jangan sampai kita mendahulukan perkara lain daripada perkara yang telah kita tetapkan. Kadang-kadang sebagai contoh, lepas solat isyak, kadang kita sibuk dengan benda lain, kadang nak siapkan makanan dan sebagainya untuk anak-anak. Akan tetapi kalau kita boleh istiqamah, ini lepas solat isyak terus solat ba'diyah ataupun terus solat witir. Sebab terkadang kita tak apalah, nanti sebelum tidur semayang, nanti dah penat nak ambil wuduk, malas dan sebagainya. Maka kalau boleh kita tetapkan waktu tersebut dan tidak lakukan perkara lain, kita tidak cuaikan ataupun kita tidak tunda, maka itu perkara yang lebih baik. La ilaha illallah. Imam Ghazali mengatakan, hendaklah engkau membahagi-bahagikan waktumu itu dan mengatur pula wirid-wiridmu dengan menentukan setiap waktu ada kerja yang tidak akan anda melanggarnya dan tidak engkau melakukan yang lain daripadanya. Naam. Adapun orang yang membiarkan dirinya tersia-sia menganggur, seperti yakni laku dan tabiat binatang, lalu dia menghabiskan waktunya seperti dia suka dan bagaimana dia suka, nescaya kebanyakan waktunya akan hilang sia-sia. Nah, untuk nak dapatkan seperti ini, kena ada timetable, kena ada jadual waktu, apa yang kita nak buat. Dan Alhamdulillah, secara umum Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita timetable. Allah dah bagi
inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan waktu salat bagi orang-orang beriman. Subuh waktu salat, zuhur waktu salat, asar waktu salat, maghrib, isyak. Itu merupakan seakan-akan asas kepada menjaga waktu. Apabila orang itu jaga waktu salat dia, maka insya-Allah perkara-perkara lain pun akan perlahan demi perlahan akan terjaga. Jadi apabila dia dapat jaga solat 5 waktu pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan tambahkan perlahan-lahan. Maksudnya dia akan tambahkan rawatib, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Maka dia akan tambah. Jadi itu dah dia akan dah tetapkan amalan yang mana dia tak akan tinggal. Kemudian katalah dia ada masa lagi, dan dia akan tetapkan waktu duha, yang mana daripada selepas terbitnya matahari, terbit matahari kurang lebih 1 jam, 1 jam suku, 1 jam 16 minit dan sebagainya, ataupun daripada waktu syuruk tu tambah lagi 16 minit, kemudian solat duha, maka dia dah tetapkan waktu duha tu dia akan solat 2 rakaat, kemudian witir dia akan solat 3 rakaat dan sebagainya. Lama kelamaan dia tambah sehingga sepanjang harinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu untuk dia mengaji, ada waktu untuk dia zikir. Mungkin lepas salat subuh dia terus berzikir 10 kali la ilaha illallah, 10 kali selawat, 10 kali istighfar. Takkan dia tinggal. Apa keadaan sekalipun dia takkan tinggal. Wahakala di waktu malam pun macam tu, sehinggalah waktu-waktunya dipenuhi oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata seorang alim bahawa kalaulah kita nak macam payback, ya, ini katalah sebelum ni kita banyak membazir waktu kita dalam melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka nak payback, ya, ini saki baki daripada umur kita ni kita nak gunakan untuk ketaatan. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan benda lain juga. Jadi dikata ada 4 waktu yang perlu kita jaga, yang mana kalau kita imarahkan 4 waktu ni seakan-akan kita mengimarahkan 24 jam waktu kita. Apa waktu ni? Waktu dia beberapa minit sebelum subuh. Beberapa minit sebelum subuh kita cuba istiqamahkan, walau suwai'at, walaupun beberapa minit, tapi kita cuba istiqamah. Penat mana pun, mungkin kalau kita tak sihat pun, kalau boleh sebelum subuh tu kita cuba bangun. Dan kemudian kita imarahkan di antara waktu subuh sehingga terbit matahari. Itu waktu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga, beberapa minit sebelum maghrib. Sebelum azan maghrib itu kita telah berada di tikar sembahyang, dan kemudian kita mengimarahkan waktu di antara maghrib dan isyak. La ilaha illallah. Naam. Wahakadha. Itu kalau kita dan dengan kita menjaga waktu-waktu itu dengan istiqamah, maka insya-Allah lama kelamaan kita akan nampak daripada keberkatan umur tersebut. Naam. Kemudian disebutkan di sini, dengan umur itulah anda akan sampai kepada kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka setiap nafas dari nafas-nafasmu itu adalah mutiara yang tiada ternilai mahalnya, dan bila dia pergi tidak akan kembali lagi. Nah. Kemudian disebutkan di sini, Imam Haddad mengatakan, perbagaikan wirid yang anda baca, hendaklah anda tidak menghabiskan semua waktumu itu dengan satu wirid yang tertentu, meskipun dia suatu wirid yang utama. Misalnya, kelak akan luput daripadamu keberkatan berbagai-bagai wirid yang lain, dan berpindah dari suatu wirid ke wirid yang lain, kerana pada setiap wirid itu ada kesannya buat hati dan ada cahaya, kurnia sulit, dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan yang lain. Juga apabila anda berpindah dari suatu wirid kepada wirid yang lain, anda akan terlepas dari perasaan bosan dan malas, jelak dan jemu. Berkata Ibnu Athaillah Asy-Syadzali rahimahullahu taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mendapati adanya perasaan jemu dalam dirimu, dijadikannya tugas ketaatan itu bermacam-macam. Subhanallah. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa hendaklah kita pelbagaikan wirid. Kena pelbagaikan wirid. Kena memperbanyakkan amal kita yang kita lakukan. Ya, ini wirid ni amalan yang kita lakukan harian. Ya, ini ada amalan daripada salat, ada amalan yang kita lakukan daripada amalan sunat itu daripada bacaan Al-Quran. Sama ada bacaan Al-Quran itu dibaca di dalam salat ataupun dibaca di luar salat,
ataupun kita memperdengarkan daripada bacaan Al-Quran, mungkin daripada ahli keluarga kita, mungkin anak-anak kecil kita cuba dengar hari-hari diorang ada bacaan, kita cuba dengar satu hari satu muka surat dan sebagainya, sehingga bukan hanya kita membaca daripada Al-Quran, tapi kita mendengar juga daripada bacaan Al-Quran. Dan kemudian wirid pun ada macam-macam. Bacaan Al-Quran pun ada macam-macam. Ada yang bacaan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca harian. Antaranya surah Yasin di waktu pagi. Antaranya dibacakan surah Waqiah di waktu petang. Antaranya dibacakan surah Sajdah dan surah Al-Mulk setiap malam. Antaranya dibaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat. Antaranya dibacakan surah Kahfi pada setiap hari Jumaat. Maka ini merupakan satu perkara yang dibaca selain daripada rutin bacaan Quran kita. Yang ini memang kita jadikan sebagai wirid, yakni Yasin setiap hari. Akan tetapi selain daripada itu, ada juga kita ambil contohnya kita istiqamah satu hari dua muka surat ataupun 2 helai ataupun suku juzuk setiap hari. Itu memang untuk bacaan khataman kita setiap hari. Kemudian ada pula kita punya zikir. Zikir pun ada macam-macam, ataupun solat sunat dulu. Solat sunat ada macam-macam. Solat duha ada khususiyah dia. Solat witir ada khususiyah dia. Kemudian mungkin kita boleh aturkan setiap bulan kita ada, paling kurang kita cuba sekali tak tinggal solat tasbih. Kalau boleh setiap bulan, ataupun kalau lebih kuat, kalau ada masa, kita buat solat tasbih itu setiap minggu. Seminggu sekali kita buat solat tasbih kalau kita ada masa. Yang ini bertasbih di dalam salat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi menyebutkan bahawa khairu minad dunya wa ma fiha. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu Nabi kata dalam secara umum. Apatah lagi kalau kita bacakannya dalam as-salah. Dan kemudian ada juga zikir-zikir yang Nabi SAW sebut, afdalu zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Tapi adakah bermaksud bahawa apabila Nabi mengatakan bahawa afdalu zikr, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, kita tak berzikir yang lain? Imam Ghazali kata tidak. Kerana kalau kita hanya limitkan diri kita dengan satu jenis zikir, maka kita akan terluput daripada keberkatan dan keistimewaan zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah ada khususiyah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ada khususiyah dia. Istighfar ada khususiyah dia. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ada khususiyah dia, wa hakadha. Dan yang salah satu asbab kalau kita tak tahu nak pilih zikir yang mana, maka kita baca daripada himpunan zikir yang dikarang oleh orang-orang yang lebih mengetahui tentang khususiyah zikir. Himpunan-himpunan zikir ni macam apa? Seperti Wirdul Latif, karangan Imam Haddad juga. Kita boleh baca di waktu pagi dan petang. Ataupun kita boleh baca Ratibul Haddad, karangan Imam Haddad juga. Ataupun kita boleh baca Ratibul Atas, karangan guru kepada Habib Abdullah Al-Haddad, iaitu Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Mereka kumpulkan zikir-zikir tersebut dan mereka tahu dia punya dos. Sebagai contoh, kalau kita ambil multivitamin, yang kita boleh ambil vitamin asing-asing, vitamin C, vitamin E, B, B+, Allahu a'lam apa dia punya nama-nama dia. Walhasil kita boleh ambil vitamin tu berasingan, ataupun kita boleh ambil vitamin multivitamin yang mana telah terkumpul di dalamnya berbagai khasiat. Begitu juga zikir-zikir yang dihimpunkan oleh orang-orang salih, orang-orang yang lebih mengetahui tentang khususiyah setiap zikir itu dan bilangannya, dosage-nya berapa. Maka bila kita baca, insya-Allah kita akan dapat semua keberkatan tersebut. La ilaha illallah berapa banyak, subhanallah bihamdi subhanallahil azim berapa banyak, selawat berapa banyak, sehingga apabila kita istiqamah dengan membaca daripada wirid-wirid ataupun zikir-zikir yang dikumpul oleh mereka, insya-Allah ianya menjadi asbab dipermudahkan untuk kita membersihkan hati dan membuka dan terbukanya hijab daripada hati kita. La ilaha illallah. Dan salah satu asbab kenapa diperbagaikan wirid ataupun amalan ni agar supaya manusia ni terkeluar daripada sifat boring. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ni mengetahui sifat tabiat manusia. Maka diketahui ataupun Allah mengetahui bahawa manusia ni senang boring. Cepat dia boring. Hatta dia pegang handphone pun sekejap dia boring. Dia pegang tengok Facebook, dah lama boring, dia tengok benda lain pula. Tengok Instagram boring, dia tengok tempat lain. Sampai dia dah tak tahu nak buat apa, dia pun la ilaha illallah, letak handphone kat tepi. La ilaha illallah.
Akan tetapi zikir yang apabila orang itu dapat merasakan kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak akan boring dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrimna bidzalik. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya di dalam berzikir itu terdapat ketenangan hati. Dan hati apabila tenang, dia dah tak nak benda lain dah. Hati bila tenang, dia dah tak nak benda lain. Akan tetapi pada mulanya, pada awalnya perlu bermujahadah. La ilaha illallah. Manusia ni berlainan, tak seperti malaikat. Malaikat ni dia tak pernah boring. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malaikat daripada awal ciptaan mereka sehingga hari kiamat, di dalam satu posture, satu kedudukan. Yang ni dia berdiri je. Malaikat lagi satu diciptakan beribadat untuk rukuk, diperintahkan untuk rukuk sepanjang hidup dia. Ada yang sujud sepanjang hidup. Ada yang bertawaf di Baitul Ma'mur, bertawaf sepanjang hidup dia. Akan tetapi manusia ini ada sifat boring. La ilaha illallah. Naam. Kemudian sehingga disebutkan bahawa wirid ni sangat penting, amalan harian ni sangat penting. Seorang salih mengatakan bahawa man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak mempunyai amalan harian untuk mengisi jiwanya, batinnya, maka dia adalah seperti binatang, ataupun seperti fahuwa kirdun, seperti monyet. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami telah memenuhkan ramai daripada manusia dan jin di dalam neraka itu. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai hati tapi tidak menggunakannya. Mempunyai mata tak menggunakannya. Ada telinga tak menggunakannya. Menggunakan untuk apa? Untuk merasakan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan hati ini digunakan untuk dipenuhi dengan cahaya-cahaya zikir. Maka orang-orang yang tidak berzikir, keadaan mereka adalah ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada keadaan binatang. Maka kita sebagai manusia yang diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan fikiran kita ini untuk diisi, untuk memahami daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba untuk memahami daripada firman Allah, cuba untuk memahami daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah-hikmah dan keindahan-keindahan firman Allah dan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, maka akan naik darjat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam, jadi hatta dalam amal ibadah ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita agar supaya sederhana. Yang ini dalam setiap amalan tu bersederhana. Yang ini jangan lakukan satu ibadah tu terlampau banyak sampai kita tak ada masa untuk nak buat ibadah yang lain. Yang ini sederhana. Ini bahagi ibadah tu sederhana mengikut kemampuan masing-masing, akan tetapi dipenuhi waktu tersebut dengan ibadah. Bukan hanya sibuk dengan la ilaha illallah sepanjang hari la ilaha illallah. Sehingga kita terlepas daripada keberkatan ibadah yang lain. Kemudian disebutkan di sini, ketahuilah bahawa bermacam-macam wirid itu meninggalkan kesan yang banyak pada mencahayakan hati dan mengendali seluruh anggota tubuh. Semua ini tidak akan ternyata dan berlaku melainkan dengan melakukan selalu dan berulang-ulang serta membuat setiap wirid itu pada masa yang telah ditentukan. Jika anda tidak termasuk di antara orang yang mengamalkan wiridnya pada semua waktu malamnya dan siangnya dengan tugas-tugas kebaikan ini, maka aturkanlah bagi dirimu beberapa wirid yang dapat anda membuatnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang ini kalau kita bukan orang yang menggunakan seluruh waktu kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siang dan malam beribadah, seperti setengah-setengah orang saleh. Dikatakan bahawa waktu yang mereka ada tu dah tak cukup dah tak boleh nak ditambah dengan ketaatan, punya penuh. Setengah orang saleh ni diceritakan bahawa sepanjang malam dia orang punya ibadah dia baca Quran dalam solat tahajud 10 juzuk. Kemudian waktu duha 10 juzuk lagi. Kemudian la ilaha illallah 25,000 kali. Kemudian selawat 25,000 kali. Wa hakadha walhasil setiap hari setiap malam. Kemudian mengajar, kemudian belajar, kemudian
ini menolong manusia dan sebagainya. Jadi waktu dia dipenuhi, diimarahkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan perkara yang lain. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang menulis kitab Hadis 40, yang menulis kitab Riyadhus Salihin, yang menulis kitab Azkar dan sebagainya. Dikatakan bahawa apabila beliau mula belajar ilmu agama pada umur 19 tahun, beliau meninggal pada umur 54 tahun. Maka kurang lebih hidup dia 35 tahun, 36 tahun. Akan tetapi dalam waktu 35-36 tahun itu, keseluruhan waktunya itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari ilmu. Sewaktu dia belajar, punya bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga dia tidak dikatakan bahawa dia tidak pernah meletakkan belakangnya itu di tanah. Ini tak pernah tidur berbaring sepanjang dia belajar. Dan dikatakan satu hari dia ada 12 kelas mata pelajaran yang dia belajar. Tak termasuk ulang kajinya, tak termasuk dia membaca, buat revisionnya dan sebagainya. Wahakadha orang-orang salih. Jadi Imam Haddad kata, kalau kita tak mampu untuk gunakan siang dan malam kita, jadi kita perlu ada waktu yang kita khususkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita ambil waktu, kita tetapkan 10 minit sebelum subuh, dan katalah mungkin 10-15 minit lepas subuh kita gunakan baca Quran satu muka surat, kita baca berzikir mungkin 10 minit ataupun 5 minit. Tapi kita tetapkan, khususkan, setiap hari kita lakukan, tak tinggal. Begitu juga pada waktu malam, mungkin kalau antara maghrib dan isyak juga kita sibuk, tak boleh nak imarahkan, kita cuba untuk adakan waktu sebelum kita tidur itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita cuba istiqamah dalam melakukan perkara tersebut. Kemudian bila anda terluput dari sesuatu wirid, hendaklah anda mengqadakkannya pada waktu yang lain supaya membiasakan jiwamu menjaga semua wirid itu. Sebab apabila jiwamu merasa putus asa bahawa anda tiada akan membenarkan dirimu meninggalkan sesuatu wirid itu, melainkan mesti tetap mengqadakkannya, bila terluput nescaya dia tidak akan menyia-nyiakan lagi semua wirid itu bila tiba masanya. Ya, ini kalau dia tahu, sebagai contoh, kita setiap hari baca 5 muka surat daripada Al-Quran. So kalau kita tak baca 5 muka surat itu, selagi kita tak baca, kita tak akan tidur. Waktu malam kita tak akan tidur selagi kita tak baca 5 muka surat itu. Yang ini kita didik, kita train hati kita macam tu. Kita train tubuh badan kita macam tu. Selagi mana apa yang aku dah tetapkan, amalan harian tu tak habis. Sebagai contoh, pagi tertinggal duha 2 rakaat. Kemudian mungkin kita tertinggal ba'diyatul zuhur, sembahyang sunat selepas zuhur. Kemudian kita tertinggal zikir 10 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, selawat 10 kali, istighfar 10 kali. Selagi kita tak habiskan, tak qadakkan balik tadi duha 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, selagi tu kita takkan tidur. Bacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya, maka lama kelamaan hati ni akan dia tak akan delay, dia tidak akan sia-siakan daripada wirid-wirid tersebut bila tiba waktunya. Lebih baik daripada tu, kalau kita nak train jiwa kita ni, kita hukum dia. Ya, ini bila dia tertinggal sekali, kita doublekan. Contohnya kalau tertinggal la ilaha illallah 10 kali, kita qadakkan, kita tambah 20 kali. Kita tertinggal 2 rakaat sembahyang sunat duha, kita doublekan dia 4 rakaat dan sebagainya. Sehingga syaitan sendiri bila kita nak tertinggal, dia akan ingatkan kita. Kerana apa? Kerana kalau tertinggal, kita akan lakukan amalan yang lebih. Wahakadha. La ilaha illallah. Kemudian telah berkata Sidi Tuan Guru Abdul Rahman As-Sagaf radhiyallahu anhu, sesiapa yang tiada membiasakan dirinya dengan sesuatu wirid, maka dia itu monyet. Dan berkata pula setengah para arifin yang warid, iaitu kurniaan Allah pada batin seseorang datangnya sebab wirid-wirid. Maka barang siapa yang tiada membiasakan sesuatu wirid pada lahirnya, tidak akan ada warid masuk pada batinnya. Kemudian disebutkan di sini, wirid itu adalah amalan yang dibuat secara tetap dan teratur dan dikenal oleh kita sebagai zikir yang tetap. Warid iaitu suatu ilham yang menetap di hati, yang dikenal juga dengan kurnia batin. Warid juga boleh diartikan amalan yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, maka orang-orang yang ada zikir secara istiqamah, maka melalui zikir itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kurniaan batin ataupun cahaya yang khusus dalam hati. Maka orang yang tak ada zikir daripada segi luaran, bagaimana mungkin dia nak dapat pemberian daripada segi dalaman? Allah Taala alam. Kita akan berhenti di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik
untuk menjaga daripada hati kita, dan berusaha didik hati kita ini agar supaya ia menjadi lebih baik daripada luaran kita, dan kita sentiasa berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga ke hari kiamat direzekikan dengan rezeki batin yang banyak. Direzekikan dengan rezeki yang batin yang banyak. Apa rezeki batin? Iaitu sifat-sifat yang mulia. Direzekikan dengan rezeki batin yang banyak, yang diberikan dengan sifat-sifat yang mulia, dan kita diberi taufik juga untuk menjaga daripada waktu kita, yang mana waktu itu merupakan modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat merupakan satu saat yang sangat berharga, kerana dengan satu saat itu, kerana asbab satu saat kita boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana disebabkan satu saat itu kita boleh diberikan pembukaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembukaan dalam ilmu, pembukaan dalam ibadah, pembukaan dengan syarat kita berada di tempat dan waktu yang betul sewaktu pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu buka. Maka untuk nak berada di tempat dan waktu yang betul sewaktu pintu rahmat Allah buka, kita kena sibukkan waktu kita ini sebanyak yang mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk beramal dengan setiap apa yang telah diperdengarkan kepada kita, dan jangan jadikan apa yang diperkatakan ini hanya sebagai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan kepada diri kita dan ahli keluarga kita, dan diberikan kita taufik untuk memperbanyakkan amal ibadah pada hari-hari yang mulia ini, pada 10 hari Zulhijjah. Tambahkan amal ibadah kita, tambahkan keinginan, kesungguhan kita, tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai jenis macam ibadah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita daripada hamba-hambanya yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القتر انثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، واقر رب الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاه الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.